Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar SPM yang mengambil subjek Bahasa Arab untuk peperiksaan yang akan kita hadapi pada tahun 2021 ini, iaitu pada bulan Februari. Jadi saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 yang sedang dihadapi oleh negara kita, bahkan seluruh dunia. Jadi saya doakan semua anak-anak berada dalam keadaan sihat dan diharap dapat bersedia dengan pen dan kertas sebelum kita memulakan webinar kelas kita pada hari ini. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah nama saya Ustazah Zubaidah, mengajar di SMKA Durian Guling, dan saya mewakili guru-guru akram Bahasa Arab Negeri Terengganu untuk berjumpa dengan pelajar-pelajar sekalian pada hari ini. Jadi saya mengambil kesempatan lah untuk hari ini untuk menerangkan ataupun kita buat ulang kaji sedikit berkenaan soalan kertas 1 yang saya lebih fokus kepada bahagian nahu, iaitu di bawah tajuk al-istisna. Okey. Apakah maksud istisna? Sebagai pengenalan, al-istisna bermaksud pengecualian. Kalau dalam perbualan kita sehari-hari kan, kita selalu bercakap tentang ayat pengecualian. Kita selalu menggunakan dalam perbualan kita. Contohnya, semua pelajar hadir pada hari ini kecuali Ahmad. Contoh kan. Jadi, itu adalah ayat-ayat pengecualian yang dalam bahasa Arab kita panggil al-istisna. Okey, ayat istisna ini terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama, mustasna minhu. Nanti dalam seterusnya nanti saya akan terangkan satu persatu bagaimanakah mustasna minhu. Kemudian yang kedua, adatul istisna, dan yang ketiga, al-mustasna. Okey, itu ada 3 komponen dalam ayat pengecualian. Okay, contoh ayat. Raja'a at-tullabu illa Zaidan. Raja'a, pulang. At-tullabu, pelajar-pelajar. Illa, kecuali. Ni adalah komponen yang paling penting dalam ayat istisna. Illa. Okey. Kecuali Zaidan, iaitu Zaid. Semua pelajar pulang kecuali Zaid. Okey, seterusnya ini adalah bentuk dan saya letak dalam susunan komponen dalam ayat istisna. Okey, komponen dalam ayat istisna macam saya kata tadi ada 3. Okey, merujuk kepada ayat sebelum ini, iaitu raja'a at-tullabu illa Zaidan. Semua pelajar pulang kecuali Zaid. Okey, yang pertama sekali kita tengok komponen yang paling penting tadi, iaitu illa. Kita gelarkan dia sebagai adatul istisna, iaitu alat untuk mengecualikan al-mustasna, perkataan selepasnya, daripada mustasna minhu, iaitu perkataan sebelumnya. Okey. Kemudian yang kedua, kita tengok sebelum adatul istisna ada al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu dalam ayat ini adalah at-tullab. Okey. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga adalah al-mustasna, iaitu inilah dia yang kita kecualikan daripada mustasna minhu tadi. Okey. Di sini dalam slide ni ada saya sediakan atau saya tunjukkan adatul istisna. Okey, adatul istisna di sini yang pertama ialah illa, yang kedua ghairu, yang ketiga
siwa. Yang keempat, ada. Yang kelima, khala. Dan yang keenam, hasya. Jadi kalau kita tengok di sini, adatul istisna ada 6. Okey, dan Ustazah dah bahagikan dia kepada 3 kelompok mengikut warna. Okey, yang pertama, illa, warna kuning. Yang kedua, ghairu, siwa, warna purple. Dan yang ketiga, ada, khala dan hasya, warna biru. Okey, kenapa Ustazah bezakan dia? Okey, kerana untuk memudahkan apabila Ustazah menerangkan ataupun kita membincangkan tentang i'rab perkataan selepasnya, iaitu i'rab al-mustasna. Okey, maksudnya sini kalau kita nampak dia ada 3 kelompok yang akan membezakan cara kita nak i'rabkan perkataan selepasnya, iaitu al-mustasna. Okey, seterusnya kita tengok hukum i'rab bagi mustasna. Okey, kalau kita baca di sini, hukum i'rab bagi mustasna adalah berbeza. Berbeza bergantung kepada adatul istisna yang digunakan dalam ayat. Okey, inilah fungsinya yang saya dah bahagikan tadi kepada 3 warna atau 3 kelompok kan. Okey, kalau anda tengok di sini, kalau anak-anak tengok di sini, illa ni dia ada 1 je. Okey, tapi i'rab dia nanti ada 3. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, illa, kemudian kelompok yang kedua iaitu ghairu dan siwa. Kelompok yang ketiga adalah ada, khala dan hasya. Okey, kita pergi lebih mendalam. Okey, untuk hukum yang pertama. Okey, untuk hukum i'rab yang pertama, okey, kita nak membincangkan tentang i'rab al-mustasna, iaitu kalimah yang berada selepas adatul istisna. Okey, yang pertama ialah al-mustasna bi illa. Bermaksud dalam ayat pengecualian tadi, adatul istisna yang digunakan adalah illa. Jadi bagaimana kita nak i'rabkan mustasna dalam ayat yang menggunakan adatul istisna illa? Okey, dia ada 3 bentuk 3 bentuk ataupun 3 cara untuk i'rabkan mustasna bi illa ini. Kerana dia ada 3 pattern ayat. Okey. Okey, untuk pattern ayat boleh perhatikan di sini yang sudah saya tanda ni. Okey. Yang pertama, pattern ayat yang pertama iaitu tam musbat. Okey. Okey, ayat tam musbat. Okey, apa ayat tam musbat ni? Okey, ayat tam musbat maksud ayat yang tiada apa? Tiada kata nafi di awal ayat. Okey, sebagaimana kita tahu, kata nafi ni ada sama ada ma ataupun la. Okey. Jadi kita tengok contoh. Contoh bagi ayat tam musbat ini, raja'a at-talabah illa taliban. Okey, kita perhatikan dulu. Ini adalah adatul istisna. Okey, yang kita nak i'rabkan adalah perkataan ni. Perkataan selepas adatul istisna tu, iaitu taliban. Okey, dan ada lagi kalau ni mengikut bilangan dia Okey, taliban kalau mufrad. Talibai ni sekiranya dia musanna, tullaban jamak taksir dan talibatin untuk jamak muannas salim. Jadi kita tengok satu persatu macam mana kita nak i'rabkan al-mustasna bi illa. Okey, selepas perkataan illa, mustasna itu kalau mauqi' dia kita letakkan mauqi' sebagai mustasna. Kita panggil dia mustasna. Dan hukum mustasna, hukum i'rab bagi mustasna adalah wajib mansub. Okey, jadi mustasna mansub. Cuma saya tak letakkan di sini mansub bi apa? Kerana dia terdapat banyak contoh kan. Jadi kita pergi satu persatu, anda boleh catat. Okey, untuk perkataan taliban iaitu mufrad muzakkar. Okey.
mustasna mansub bil fathah. Ni ada tanda dia. Okey, bil fathah. Kemudian perkataan yang kedua ni mustasna mansub bil ya. Okey. Dan yang ketiga untuk jamak taksir juga mustasna mansub bil fathah. Dan untuk jamak muannas salim, okey, mustasna mansub bil kasrah. Jadi kena ingat untuk perkataan selepas illa, okey, selepas illa mauqi' i'rab dia adalah al-mustasna. Hukum i'rabnya adalah mansub dan tandanya bergantung kepada kalimah yang diberi. Okey, sama ada mansub bil fathah atau mansub bil ya atau mansub bil kasrah. Okey, untuk pattern ayat yang kedua, iaitu tam manfiyun. Yang pertama tadi tam musbat. Okey, tam manfiyun berbeza dengan tam musbat kerana manfiyun ni ada kata nafi di awal ayat, sama ada ma ataupun la. Okey, ada juga ayat yang dia bukan la dan ma dia tidak berada di awal ayat tapi berada sebelum mustasna minhu, adatul istisna dan mustasna. Jadi itu juga adalah tam manfiyun. Pattern ayat yang kedua. Okey, mari kita tengok contoh. Contoh ayat yang tam manfiyun adalah dia ada ma. Okey, ma raja'a at-tullabu illa talibun. Ma raja'a at-tullabu illa talibun. Okey, ada ma di sini. Jadi ni adalah tam manfiyun. Okey, contoh okey, i'rab kepada mustasna. Yang kita nak i'rabkan adalah perkataan ini ya. Perkataan talibun. Okey, iaitu mustasna. Tapi kalau dalam pattern tam manfiyun, mustasna ni kita tak i'rabkan sebagai mustasna, tapi kita i'rabkan, cuba tengok di sini dulu dalam kotak ni. I'rab mustasna bagi ayat manfiyun adalah mengikut i'rab mustasna minhu. Okey, ingat ya. Okey, i'rab mustasna bagi ayat manfiyun adalah mengikut i'rab mustasna minhu. Okey, jadi kita tengok mustasna dia ni, cari dulu mustasna minhu. Ini mustasna minhu dia, iaitu at-tullab. Okey, mustasna minhu at-tullab. Jadi tadi dia kata i'rab mengikut i'rab mustasna minhu. Maka kita tengok mustasna minhu dalam ayat ni jadi apa? Raja'a adalah fi'lul madhi, at-tullabu adalah fa'il. Maka dengan itu i'rab talibun adalah fa'il marfu' bid-dhammah. Okey, boleh faham kan? Okey. Kemudian contoh ayat kedua bagi pattern tam manfiyun adalah la aqra'u al-kutuba illa kitaban. Okey, kita nak i'rabkan perkataan kitaban. Okey. Tapi kena ikut i'rab mustasna minhu, iaitu al-kutuba. Okey, mari kita tengok ayat ni dan al-kutuba ni dia jadi apa dalam ayat ni? Apa mauqi' dia? Apa i'rab dia? Okey. Aqra'u adalah fa'il dan fa'il. Saya baca. Al-kutuba jadi dia mauqi' dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey. Jadi kitaban mustasna kat sini kan. Mustasna ini kita tak i'rabkan sebagai mustasna kerana dia adalah ayat tam manfiyun. Kalau dia ayat musbat tadi, kita i'rab mustasna. Okey. Jadi kita i'rabkan mengikut al-kutuba. Jadi jawapannya adalah maf'ulun bih mansub bil fathah, ikut kepada perkataan al-kutuba. Okey, seterusnya pattern ayat yang ketiga bagi al-mustasna bi illa. Okey,
Peta ayat yang ketiga ialah naqis manfiyun. Naqis manfiyun. Tadi tam manfiyun. Kita dah tahu kalau ayat manfi ni dia ada kata nafi sebelum mustasna minhu, sebelum al-istisna dia kan. Tapi tadi tam, ini naqis. Naqis ialah ayat nafi yang tidak sempurna, kerana tidak disebut, kerana tiada apa? Tiada mustasna minhu dalam ayat tu. Beza dengan tam manfiyun. Tam manfiyun dia ada mustasna minhu. Okey, naqis manfiyun sudahlah nafi. Tiada pula mustasna minhu. Jadi macam mana kita nak i'rabkan mustasna dia? Okey, kita tengok jawapan. Ini adalah formula untuk i'rab. Okey, kita baca ya. I'rab mustasna bagi ayat naqis manfiyun adalah seperti biasa tanpa illa dan kata nafi. Okey, jadi kita anggap ayat ini tiada illa, tiada kata nafi. Maksudnya kita anggap dia sebagai ayat biasa. Okey, saya akan tunjukkan. Kita tengok contoh ya. Ma raja'a illa Zaidun. Dia tak sebut pun kat sini. Ma raja'a siapa? At-tullabu ke? Nampak? Okey, ini adalah adatul istisna. Tengok satu persatu. Ini adalah adatul istisna. Dekat sini adalah mustasna. Kalau cari mustasna minhu dalam ayat ni, tidak ada. Kan? Okay, tidak disebut. Okey, jadi kita anggap dia, macam mana kita nak i'rab? Yang pertama, kita potong ma. Yang kedua, kita potong illa. Okey, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah raja'a Zaidun. Kalau raja'a Zaidun, Zaidun tu kita i'rab sebagai apa? Kan dah buang ma, dah buang illa. Okey, raja'a adalah fi'lul madhi. Zaidun adalah fa'il. Jadi i'rab kepada Zaidun ini adalah fa'il marfu' bid-dhammah. Fa'il marfu' bid-dhammah. Okey, sama juga dengan contoh yang kedua. Ma qara'tu. Ma qara'tu ni adalah ayat yang ada kata nafi. Ma kata nafi. Qara'tu illa kecuali kitaban. Okey, yang pertama yang pastinya kita nak i'rabkan ini mustasna ni. Okey. Tapi kita buang dulu ma, buang dulu illa, dia jadi ayat biasa iaitu qara'tu kitaban. Qara'tu adalah fi'lul madhi, tu ni adalah fa'il. Okey. Kitaban adalah maf'ulun bih. Jadi i'rab kitaban maf'ulun bih mansub bil fathah. Okey, seterusnya kita kita dah selesai untuk i'rab mustasna bi illa kan. Tadi itu kelompok yang pertama yang saya warnakan, tandakan dia dengan kotak warna kuning tadi. Okey, sekarang kita nak masuk kepada kotak yang warna purple, iaitu yang ada perkataan ghairu dan siwa. Okey, al-mustasna bi ghairi dan siwa ini, hukum mustasna bi ghairi dan siwa adalah apa dia? Kita panggil dia sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrur. Sama ada majrur bil kasrah atau majrur bil ya. Okey, saya terangkan. Semua kalimah yang berada selepas ghairu dan siwa, dia jadi mudhafun ilaihi. Di'irabkan sebagai mudhafun ilaihi majrur. Okey, contoh ayat. Raja'a at-tullabu ghaira talibin. Okey. Talibin adalah mustasna. Mustasna ini kita i'rabkan sebagai apa? Mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Talibin. Okey, sebab dia berada selepas ghaira. Okey, kemudian raja'a ayat yang kedua
Raja'a at-tullabu siwa Zaidin pun sama. Selepas siwa juga kita i'rabkan sebagai mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Okey, seterusnya mustasna bi, ada, khala dan hasya. Ini adalah kelompok yang ketiga yang saya warnakan tadi warna biru kan. Yang pertama warna kuning illa, yang kedua ghairu dan siwa, dan yang ketiga ni ada, khala dan hasya. Okey. Untuk ada, khala dan hasya, mustasna yang berada selepas perkataan ini, selepas ada tul istisna yang tiga ini, okey, kita boleh i'rabkan dia sebagai, yang pertama kita boleh i'rabkan dia sebagai maf'ulun bih mansub. Okey, dia jadi mansub kerana dia dianggap sebagai maf'ulun bih, ataupun kita boleh i'rabkan dia sebagai majrur. Okey, di sini kita kena beri perhatian kepada baris dalam soalan. Okey, dalam soalan kalau sekiranya ayat tu selepas ada, khala dan hasya, dia ada alif macam ni. Okey, dia ada alif, dalam bentuk mansub, maka kita kena i'rabkan dia. Okey, cuba baca dulu ayat ni. Raja'a at-tullabu, ada Zaidan. Okey, bila dia ada Zaidan, dia ada dia bil fathah, tanda dia ni kan. Jadi kita i'rabkan dia sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah. Ini adalah untuk soalan i'rab. Okey, awak perhatikan betul-betul baris akhir kepada mustasna tersebut. Sekiranya ada alif, dia adalah mansub. Kalau mansub, dia adalah maf'ulun bih. Tapi ada juga dalam soalan, kalau kita perhatikan betul-betul, selepas ada, khala dan hasya, contoh yang kedua ni kan. Contoh yang kedua, dia tidak ada alif. Dia tak ada alif. Jadi kita anggap dia sebagai mustasna majrur bil kasrah. Kalau dia ada alif, dia adalah maf'ulun bih mansub. Kalau tak ada alif, ataupun untuk mansub ni, maf'ulun bih, sama ada alif ataupun dia ada ya nun. Dia ada ya nun. Kalau ada ya nun ni, dia adalah maf'ulun bih mansub bil ya. Okey. Seterusnya soalan contoh ayat yang ketiga yang menggunakan perkataan hasya. Jadi kita nak i'rabkan perkataan taliban. Jadi tadi saya dah bagi tahu fathah ni adalah tanda mansub kan, tanda mansub. Jadi kita kena i'rabkan dia sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah. Okey. Kalau tidak ada ni, kalau tidak ada alif, okey, tidak ada alif, bermaksud selepas hasya dia berbaris di bawah. Sekiranya dia berbaris di bawah, kita kena i'rabkan dia al-mustasna majrur bil kasrah. Jadi perhatikan betul-betul dalam soalan, ada dalam selepas perkataan ada, khala dan hasya ni, mustasna dia ada tanda mansub atau tidak. Kalau tidak ada tanda mansub, maka dia adalah mustasna majrur. Okey, seterusnya ni tadi ada, khala dan hasya tanpa ma. Jadi kita boleh i'rabkan dia dengan dua pilihan, sama ada mustasna majrur ataupun maf'ulun bih mansub. Tapi sekiranya dia ada ma kat depan, dia ada ma sebelum ada, khala dan hasya, okey, maka kita wajib i'rabkan dia sebagai maf'ulun bih mansub. Contoh, raja'a at-tullabu ma'ada Zaidan. Ni ada tanda mansub. Okey. Ataupun Zaidaini kan, Zaidaini. Okey, jadi ni adalah maf'ulun bih mansub bil fathah. Kalau ada ya nun, Zaidaini, maf'ulun bih mansub bil kasrah. Okey, sama juga dengan ayat yang kedua, raja'a at-tullabu, dia ada ma khala. Ma khala, jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Dan ketiga menggunakan ma hasya, juga mansub maf'ulun bih mansub bil fathah. Okey, mereka adalah contoh-contoh soalan kertas 1 yang keluar daripada tajuk al-istisna ini.
Okey, saya ambil yang pertama daripada Negeri Perlis untuk yang percubaan sebelum cuti, percubaan Negeri Perlis tahun 2020. Okey, soalannya kata tugasnya di sini adalah mayyiz, bezakan. Apakah yang dia suruh beza ni? Mustasna dengan mustasna minhu. Okey, nombor 7. Akala al-waladu al-fawakiha illa inaban. Dalam penerangan sebelum ini, saya dah bagi tahu macam mana cara kita nak menentukan mana mustasna dan mustasna minhu. Yang pertama, okey, kita cari dulu adatul istisna dalam ayat ini. Kemudian untuk menentukan mustasna, mustasna adalah kalimah selepas adatul istisna. Mustasna minhu adalah sebelum adatul istisna. Jadi dalam soalan 7, jawapannya adalah inaban dan al-fawakih. Okey, raja'a at-tullabu minal madrasati ghairu Zaidin. Ghairu. Okey. Zaidin adalah mustasna, at-tullab adalah mustasna minhu. Okay, seterusnya, ma qara'tu al-kutuba siwa al-kutubi al-ilmiyati. Okey, al-kutuba adalah mustasna minhu, al-kutuba al-ilmiyah adalah mustasna, siwa adalah adatul istisna. Jadi mustasna di sini kutuba al-ilmiyah, mustasna minhu al-kutuba. Okey, soalan Negeri Kelantan JPN 2020. Ini daripada percubaan Negeri Kelantan. Okey. Tadi soalan dia mayyiz. Ini soalan dia, kata tugas dia istakhrij. Sama je. Okey, istakhrij. Kita tengok soalan nombor 10. Kita cari dulu apa? Adatul istisna. Cari adatul istisna. Okey, ini adatul istisna. Dan mustasna adalah selepas adatul istisna. Okey, mustasna minhu adalah sebelum adatul istisna. Dekat sini al-mutaakhirina ambil apa? At-tullabu, bukan ad-darsa. Dia hendaklah daripada kelompok yang sama. Husain, al-jiran, al-mar'ataini, an-nisa. Okey, jadi perhatikan. Ini adalah jawapannya. Okey, seterusnya soalan Negeri Terengganu. Tadi menggunakan perkataan istakhrij dan mayyiz. Sekarang kata tugas dia dah ayyin. Ini sama je, soalan sama je. Okey. Kat sini cari apa? Illa, adatul istisna, siwa dan ma'ada. Okey, yang selepas adalah mustasna, yang sebelum adalah mustasna minhu. Okey. Untuk soalan ni, taliban dha'ifan, at-talabah mustasna minhu. Al-munafiqina mustasna, ikhwanahum mustasna minhu. Sa'idan mustasna, al-munshiduna mustasna minhu. Okey, ini adalah contoh soalan i'rab. Okey, contoh soalan i'rab. Yang pertama, ni bentuk soalan dia lah. A'rib al-kalimat allati tahtaha khattun. Okey, dalam tajuk yang kita bincang ni, yang dia suruh i'rabkan adalah ma ba'da adawatul istisna, iaitu al-mustasna. Kalau dalam ayat ni, ini adalah adawatul istisna. Biasanya dia dah gariskan perkataan selepas itu. Jadi apakah jawapan dia? Cuba ingat kembali. Yang i'rab selepas ghairu dan siwa. Apakah i'rab dia? Yang pertama, kita tengok dalam i'rab ni dia kena ada 3 komponen lah. Wajib. Yang pertama, kita tahu mauqi' dia. Yang kedua, hukum i'rab sama ada marfu', mansub atau majrur. Kemudian kena ada alamatul i'rab sama ada bil dhammah, bil fathah. Okey. Jawapan bagi soalan ini adalah selepas ghairu dan siwa, dia adalah mudhafun ilaihi. Hukumnya adalah majrur. Alamatul i'rab adalah bil ya. Kenapa bil ya? Kerana zi adalah salah satu daripada asmaul khamsah. Jadi majrur bil ya.
Okay, contoh soalan i'rab yang kedua ialah kana huwa ghairu sadiqin. Kana huwa ghairu sadiqin. Okey, selepas perkataan ghairu ni kan, selepas perkataan ghairu sama juga dengan selepas perkataan siwa. Jadi memang dah dapat jawapan lah. Okey, mauqi' dia apa? Kalau selepas ghairu dan siwa, mauqi' dia ialah mudhafun ilaihi, hukumnya majrur, alamatnya bil kasrah kerana dia mufrad. Kalau dia musanna ataupun dia jamak muzakkar salim, okey, dia akan jadi majrur bil ya. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, ma qara'a al-kitab illa tilmizun. Okey, selepas illa dalam ni adalah nakis manfiyun. Nakis manfiyun kita kena buat apa? Kena buang imma dan buang illa. Jadi tilmizun di sini adalah fa'il. Jadi apakah i'rab dia? Fa'il marfu' bil dhammah. Keempat, ma rakiba ar-rukabu al-qitara illa rakibun. Okey, rakibun adalah mustasna yang kita perlu i'rabkan. Biasanya dalam soalan dia gariskanlah. Okey, ma rakiba ar-rukabu illa al-qitara illa rakibun. Jadi ma ni di sini adalah ni adalah pattern ayat tam manfiyun. Okey, jadi kena i'rabkan mengikut mustasna minhu. Mustasna minhu dia di sini adalah fa'il. Ni adalah fi'lul madhi, ni adalah fa'il, al-qitar maf'ulun bih. Jadi rakibun mestilah mengikut i'rab mustasna minhu, iaitu fa'il marfu' bid dhammah. Okey. Dan yang kelima, a'jabatna al-qa'ah illa qa'atal mutala'ah. Okey, a'jabatna ini adalah pattern yang ayat yang menggunakan illa dan patternnya adalah tam musbat, tidak ada adatul istisna. Jadi mudah untuk kita i'rabkan qa'ata. Di sini qa'ata dia jadi mustasna. Mauqi'nya al-mustasna mansub bil fathah. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Saya doakan semoga mendapat manfaat daripada video ini, daripada webinar kita pada hari ini. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tulis, boleh bertanya di ruangan chat. Okey, insya-Allah saya akan jawab dari semasa ke semasa. Jadi untuk itu, terima kasih diucapkan bagi yang fokus, bagi yang menyalin, yang mendapatkan nota. Okey, anda boleh ulang lagi tengok insya-Allah selepas ini. Jadi sekian daripada Ustazah. Saya doakan semuanya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam semasa menjawab peperiksaan SPM Bahasa Arab kertas 1 maupun kertas 2. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.